Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man. Muslimin muslimat sidang jemaah rahmatullah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat meneruskan siri kuliah tartil ini, perbincangan ayat asbabun nuzul, sedikit tarawih qiraat dan tajwid, dan ini sambungan daripada surah Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 12 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muka surah 537. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum Bayna aydihim wa bi aymanihim. yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه
وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم sekali lagi teman. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر
كريم وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sallallahu. Itu dia tersampaikan satu kesurat daripada surah Al-Hadid. Dan kita tengok sekejap tajwid ringkas ni tuan-tuan. للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Coba tuan. Baik. Ada dua perkara di situ perkataan ini. Vod satu kan, vod pertama. Yang kedua, kalau dimulakan di perkataan ini nak baca macam mana? A ke I ke U, ya, dengan U. Nampaknya macam semua dah tahu. Ya. Okey lah tu, bagus tu. Ya. Jadi soalan ni bukan nak tanya sangat sebenarnya, nak tahu je. Jadi vod itu barisnya hadapan. Maka oleh kerana ini adalah fi'il amar, unzuruna, tunggulah kami, iaitu fi'il yang menunjukkan suruh atau perintah, tunggulah kami. Jadi tengok huruf ketiga, alif, nun, va. Alif, nun dan va. Bila huruf ketiga baris hadapan, maka alifnya baris hadapan. Itu saja tuan-tuan perlu ingat. Yang lain semuanya baris di bawah. Ya. Bila alif ini kita tak tahu kan, sebab dia tak beri tanda. Tengok huruf ketiga. Huruf ketiganya va, alif, nun, va. Huruf ketiga va ini baris hadapan, maka alif baris hadapan sama. Itu keadaan mudah. Kemudian yang lain daripada itu pada bawah. Habis. Boleh tuan-tuan? Jadi hafal satu, faham semua. Oh senang tuan-tuan. Hafal satu, faham semua, insya-Allah. Baik. Unzuruna naqtabis min nurikum. Coba. Baik. Yang kedua, huruf va itu sendiri. Huruf va itu saya sebutkan bahawa dia adik-beradik kepada zat. Cuba tanya zat. Zat. Va. Tuan-tuan jangan ubah. Lidah di situ juga. Sama macam zat. Cuba zat. Va. Kalau zat itu lidah keluar sedikit, va pun sama. Tidak ada beza. Ya? Cuba zat. Va. Zi. Zim. Cuma dia tebal kan? Tebal itu sebab sifat dia memang air tebalnya, isti'la'nya apa semua tu. Kemudian vu. Cuba nipis z. Vu. Sama. Ya, sama dari sudut makhrajnya, tempat keluarnya, begitulah. Unzuruna naqtabis min nurikum. Kalau ini pula macam mana? Tuan-tuan dah tahu keadaan dah. Hanya baris hadapan. Alif baris hadapan. Huruf ketiga baris lain, bawah atas tak kira lah. Yang pentingnya dia akan jadi alif tu baris di bawah. Boleh tuan-tuan? Itu tadi bisa ringkas. Mudah-mudahan dia boleh bermanfaat kepada kita untuk khususnya nak baca pada bulan Ramadan. Itu tunggu bulan Ramadan aja. Bulan lain baca juga tuan-tuan. Ustaz suka sebut begini, bulan Ramadan ini bulan yang kita dah masuk year 5 tuan-tuan. Sekarang dah baca juga, cuma Ramadan tu lagi laju. Itu dia. Jadi bukan kata bulan lain kita rehat, dah tidur dulu. Ramadan baru kita mula, tidak begitu. Bulan lain itu sudah dimula, Ramadan
lebih laju daripada yang biasa. Apa yang tak? Okey. Yang ini kira ringkas. Apa yang ringkas sampai 6 tempat ni? Ini tak ringkas lagi ni. Tuan-tuan, kira ringkas ini pertama sekali saya sebutkan bahawa setiap perkataan yang ada hamzah di dalam masalah qiraat, dia ada satu perbincangan yang agak panjang. Ya? Kerana masalah hamzah ni panjang cerita. Tapi Ustaz tidak nak masuk detail kalau itu, sebab dia akan jadi pening, nampak payah dalam qiraat. Tidak, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan tengok pertama. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Cuba. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Baik, tuan-tuan ambil perkataan mukminin, mukminat, di mana-mana tuan-tuan jumpa pun dia boleh dibaca satu bacaan yang lain. Nama biar dulu untuk ilmu dulu, iaitu yauma taral mu'minina wal mu'minat, buang hamzah. Cuba tuan-tuan. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Macam sedap baca macam tu kan. Nanti tuan-tuan nak baca tu sabar dulu, ilmunya boleh. Tetapi tuan-tuan kena belajar lebih lanjut. Carilah guru qiraat apa semua yang boleh dibaca. Ini antara bacaan daripada dalam bacaan Imam Warsh, bacaan mu'minin, mu'minat, buang hamzah. Okey, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Okey, itu saja. Yang 4 lagi di bawah ni tuan-tuan sudah biasa dengar, Ustaz dah sebut beberapa kali. Agak-agaknya apa dia berubah, Ustaz tanda merah-merah tu? Agak-agaknya apa yang berubah? Nampaknya tak bawa pasal lagi kan? Ya. Saya dah sebut bahawa hum, him, kum, tu. Hum, him, kum, tu. Semua ini boleh dibaca dengan humu. Cuba humu, kumu, tumu, atau himu. Tentang ukur sendiri. Boleh. Semua tempat itu pun boleh dengan syarat ikut dia punya bacaan qiraatnya yang mana. Kita tak adalah, kita punya bacaan yang mana tuan-tuan? Hafsud juga dari Asim. Macam tak kuat aja. Hafsud dari Asim. Itu kita punya bacaan. Ya, Ustaz sengaja sebut itu supaya kita akan ingat selalu imam bacaan Quran kita, mazhab mudah mazhab lah. Mazhab bacaan Quran kita ialah hafsun dari Asim. Cuba tuan-tuan, hafsun dari Asim. Itulah dia. Adapun yang kita belajar sekarang ni adalah bacaan yang lain daripada hafs. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi kena belajar. Ya, lebih lanjutlah. Pahala macam mana? Sama. Bacalah sembahyang boleh ke tidak? Dua-dua boleh. Tapi imam sembahyang Ustaz ingatkan jangan baca. Kenapa? Oleh kerana orang kita belum maklum kalau ini boleh menimbulkan masalah. Cuma asalnya boleh. Yang tak boleh menimbulkan huru-hara jemaah, itu tak boleh. Ya. Jadi kadang-kadang benda tu betul, tapi oleh kerana tempatnya tak benar, jadi masalah. Okey, kita baca. Yas'aluhum baina aydihim. Cuba. Kan payah kan? Nuruhumu baina aydihim kalau wakaf. Baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm. Cuba. Lain macam jadi itu kan? Tak apalah. Cuba cerita tuan. Humu, cuba humu. Himu.
Tuhimu juga. Kumu. Baik, yang ini tak jadi, tak nampak sini. Kenapa? Kerana dia sama dengan alif lam selepasnya. Kalau tidak ada alif lam itu dia tetap jadi juga. Kumu, cuba kumu. Jadi dia dah sambung. Bushrakumul yawm. Bushrakumul yawm. Cuba tuan-tuan, ini tuan-tuan dah beberapa kali kita bincang. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ingat ini. Yang tambah satu je, iaitu mu'minin. Cuba mu'minat. Itu dia tuan-tuan, tajwid ringkas, jerak ringkas, terlalu ringkas, semua ringkas betul. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Baik, di akhirat lah tuan-tuan, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'azim. Orang-orang mukmin tuan-tuan, orang Islam, dia tidak disebut dengan muslimin, tak, disebut dengan mukmin. Ya, tidak disebut dengan musliman, disebut dengan mukminat. Ada beza ke tidak antara muslim dengan mukmin? Muslimah dengan mukminah, ada beza ke tidak? Ada beza, Ustaz. Apa dia? Bunyi beza. Betul itu bunyi itu. Tuan-tuan, muslimat rahmat Allah sekalian, seorang mukmin dia adalah muslim. Seorang muslim belum tentu dia mukmin. Begitu ya. Sebab tahap mukmin ini lebih tinggi daripada muslim. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab pada itu dia kata amanna. Qul lam tu'minu. Kata Allah, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katalah bahawa kamu telah Islam. Itu dia tuan-tuan. Maknanya antara mukmin dengan muslim sekali pada hakikat samalah, pada hakikat sama, tapi tahapnya lain. Maknanya seorang muslim ini tahapnya masih rendah berbanding dengan mukmin dan mukminat. Jadi Allah sebut sini pada hari akhirat akan kelihatannya orang mukmin dan mukminat. Yas'anuhum baina aydihim wa bi'aymanihim, yang mana cahaya akan berada di hadapan mereka dan kanan mereka. Bushrakumul yawma jannat, gembiralah kamu pada hari ini. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang mana kamu akan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Baik tuan-tuan, orang mukmin ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kenal mereka ini di akhirat kelak dengan tanda apa tuan-tuan? Dengan tanda cahaya. Dalam mufassirin menyebutkan bahawa antara tanda yang paling besar ialah tanda kita ambil sembahyang, tuan-tuan. Tanda daripada wudu. Ghurran muhajjalin, dan hadis yang sahih. Orang tanda wudu orang Islam ini adalah bersinar-sinar. Bersinar-sinar dia, tangan dia, mukanya, tempat-tempat wudu itu bersinar. Daripada situ Rasulullah SAW cam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan saksimu di ustaz dan tuan-tuan semua, baikilah wudu, perelokkanlah wudu. Dia panggil isbah. Isbah itu makna mengambil wudu dengan sehabis elok. Ya. Kerana ini akan menjadi tanda kita mukmin di akhirat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya tuan-tuan, kita di akhirat ini kita tidak nak bawa amalan kita sendiri, masya-Allah. Lemahnya kita, tak cukupnya kita nak buat amal sendiri. Jadi perlu kepada apa dia? Kepada syafaat. Syafaat siapa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak cakap apa? Wudu. Tuan-tuan, Ustaz suka ulang, asal sebut dah dulu kan. Suka ulang masalah wudu tuan-tuan. Ringkasnya wudu ni 4 perkara yang penting lah. Iaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Tapi Ustaz dah jumpa banyak orang tuan-tuan, dia ambil sembahyang tak sempurna. Ambil wudu, basuh muka sini, ambil gigi. Muka orang muda tuan-tuan. Kalau orang muda tahan lagi lah. Orang sudah umur tua, begitu juga ambil sembahyang. Datang sembahyang alhamdulillah, tapi rupanya ambil wudu tidak sempurna, akhirnya sembahyang pun tak sah.
Muka, perlu diingat tuan-tuan, muka ni jaraknya ialah sini. Ni ujung rambut kita juga ke? Anak telinga ni ke anak telinga? Dua. Rambut ni tak masuk rambut ni. Sini tak masuk. Jadi kawasan muka ni gini sampai sini. Orang perempuan khususnya rambut dia panggil ni, cyber. Orang lelaki tak panjang lah, orang perempuan dia tarik panjang lah, akan masuk. Mengikut jumhur ulama. Jumhur makna majoriti ulama mengatakan bahawa ini kena masuk. Jadi tuan-tuan, berhati-hati kali ini. Kenapa dia membawa kesan kepada wudu, akhirnya kesan kepada solat. Masuk tangan pula. Tangan juga ke sini. Letak air tu tuan-tuan mesti kena depan belakang. Dia letak gitu je air, sebelah ni tak kena sikit. Tak sah air semayang. Allahumma. Kepala tak apalah, kepala kita ambil gitu kan, tak apa. Kaki pun sama tuan-tuan. Bila kaki itu dia letak begitu saja, air itu akan ada tempat yang tak kena. Sebab itulah yustahabud dalan, sunat untuk menggosokkan anggota wudu. Maknanya bila kalau kaki pun gosok kaki itu, celah-celah yang semua ini, itu sunat kerana mengambil wudu. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya supaya di akhirat kelak Rasulullah SAW kenal kita sebagai umat dia. Baik, bila keadaan bercahaya ini begitu sekali kepada orang mukmin, maka ada orang nak tumpang tuan-tuan, ya. Pada masa inilah orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Orang munafik, lelaki dan perempuan, berkata kepada orang mukmin, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Wahai orang Islam, wahai orang mukmin, tunggu, kami nak ambil daripada kamu cahaya. Mengikut ahli tafsir menyebutkan bahawa cahaya ini bukanlah nak ambil cahaya orang Islam sekadar-kadar, tidak tuan-tuan. Kalau boleh duduk tepi-tepi pun okey lah. Nah, contoh kalau lampu masjid, kita lihat cahaya lampu masjid itu ujung tak ada cahaya, dah kurang dah. Dapat ujung-ujung pun okey lah. Ini kepada orang munafik. Allahumma unzuruna naqtabis min nurikum. Maka jawab orang mukmin, qila irji'u wara'akum, kamu baliklah. Wara'akum maksudnya balik ke belakang itu maksudnya di atas muka dunia. Boleh balik lagi tak tuan-tuan? Boleh balik lagi tidak? Tak boleh lah. Naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura, kamu cari cahaya yang tak dunia. Dulu kamu duk perli orang Islam, kamu duk kata pada orang Islam, sekarang kamu balik cari sendiri cahaya tersebut. Tapi tuan-tuan, kita yakin bahawa kalla, ya, dalam ayat surah Taha, fima taraktu kalla. Nah, kami nak balik semula, nak beramal apa kamu belum sempat buat dalam muka dunia, kalla. Tidak sekali-kali kamu akan kembali ke atas muka dunia. Allahumma tuan-tuan, macamlah kisah yang berlaku pada aksiden yang kita sama-sama tengok kan di Lebuh Raya Diu kan, ya. Orang buat laporan polis, yang dikatakan berlomba itu pun buat laporan polis juga kan. Di atas dasar kerana dia bukan menyebabkan kematian tersebut. Yang menyebabkan kematian adalah kereta yang 3 orang itu meninggal. Mereka lah menyebabkan kematian sebenarnya. Boleh dah cakap tuan-tuan sebab dia dah mati kan? Dia nak cakap macam mana dia? Bila kita tengok video di Lebuh Raya Diu itu, mereka ini melompat di betul tersebut. Tapi saya tanya di Musim Raya lah, orang bagi undang-undang kata agak kes ni boleh lekat tak dengan video tersebut. Dia melompat sebab CCTV itu di tempat bayar tol tu kan. Jadi masa tu dia tengah melompat betul lah, laju. Orang bagi undang-undang kata bakal letak lekat kes saya. Kenapa? Kerana dia berlomba di tol, mungkin depan dia tak berlomba dah. Ini peguam pantai lah kan. Jadi berlomba maknanya dia lari 100 lebih itu di tol. Depan tu mungkin dia lagi 50 je kot. Yang kita rasa tak logik, kita rasa betul, tapi itulah yang dipusing oleh manusia. Boleh jadi Allah Ta'ala, ya. Dan bila masuk mahkamah hari ini,
mereka telah menyebutkan mereka tidak bersalah. Nah, tuan bacalah dalam internet banyak ada. Mereka kata tak bersalah. Tak apalah, tamu dunia boleh cakap begitulah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Ustaz, nak kait di sini tuan-tuan. Nanti kita masuk tentang masalah sifat munafik ini. Ada di kalangan kumpulan itu, kita kata Maifi, ya kumpulan Maifi itu yang menyebutkan bahawa, tapi kita tahu sana kita janganlah sekali-kali diterbalikkan Maifi orang tuan-tuan. Tak pasal-pasal, orang lain tak salah. Ya. Jangan ada kaitan dengan biji kereta tu ya. Tapi orang lain kesian, Allah ada di kemikkan kereta, diterbalikkan kereta begitu, Allah. Apa pula masalah yang Maifi lain itu? Ya tak? Ustaz pun ada Maifi kat biji. Nanti kalau terbalikkan itu jangan tuan-tuan. Jadi disebutkan di dalam apa di Facebook kalau kita baca tuan-tuan, di kalangan mereka sebut apa nak buat Ustaz, ya. Dah ajal mereka kat situ. Ini sudah ajal mereka, sudah takdir Allah begitu. Tuan-tuan, Ustaz nak tanya, bercakap macam ni betul ke tidak? Bercakap seperti ini betul ke tidak? Nak jawab kan? Tak perlu pula. Ya, ajal mau di tangan Tuhan, betul ke tidak? Ya betul, kita setuju. Ustaz setuju, tuan-tuan setuju semua sekali. Siapa tak setuju angkat tangan? Tak tahu, tak ada tuan-tuan. Semua datang sini setuju, ajal mau di tangan Tuhan. Baik. Tapi tuan-tuan, jangan berhenti situ saja. Ya, ajal mau di tangan Tuhan. Kalau ajal mau di tangan Tuhan, kita lahirlah 200, okeylah. Sebabnya kalau nak mati, mati juga. Ya tak? Bawa perlahan 50 je bawanya. Tapi meninggal juga tuan-tuan. Orang lain aksiden juga pergi langgar kita, mati juga. Maknanya ajal mau di tangan Tuhan. Baik tuan-tuan. Ustaz nak tanya, ini jawapan yang tuan-tuan kita boleh pegang bersama. Bila kita kata ajal mau di tangan Tuhan dan kita setuju semua sekali, soalannya kita tahu ke tidak? Bila kita mati, kat mana kita mati, bagaimana kita tahu tidak? Tak tahu. Siapa tahu kan? Tak ada siapa yang tahu. Kerana itu adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tak tahu. Baik. Bila tak tahu inilah tuan-tuan, kita kena berusaha dan berikhtiar. Sebagaimana kita tak tahu, tuan-tuan, kita ni syurga atau neraka, na'udzubillah, Allah dah tentukan atau tidak? Itu soalan saya tanya. Allah dah tentukan atau tidak syurga atau neraka tempat kita? Sudah tidak? Dah. Orang raja kita payah Ustaz. Datang masjid awak. Baik, soalan Ustaz nak tanya, tahu ke tidak? Tak tahu. Habis dah tak tahu, buat amal. Kan? Melainkan dia tahu. Tahu macam mana? Dah confirm Ustaz, saya masuk syurga. Memang tak payah sembahyang. Dah sembahyang, Allah tulis masuk syurga juga, tak payah sembahyang. Kalau itu tak apa, biar dia seorang tuan-tuan. Kita jangan ikut dia. Masalahnya kita tak tahu. Dengan tak tahu inilah wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Sebab tak tahu, beramallah. Buatlah amal yang baik, tinggalkan maksiat, jangan buat benda jahat, hidupkan anak orang. Ini jangan tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Yang kita tahu untuk beramal tadi. Baik tuan-tuan. Sama juga ajal mau di tangan Tuhan, tapi kita tak tahu bila kita mati, maka kena ikhtiar. Ikhtiar macam mana tuan-tuan? Semasa naik kereta, apa kita kena ikhtiar tuan-tuan? Mula-mula sekali, apa dia? Ya, bismillah, baca doa. Dan itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatta dalam Quran. Wa yaqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naikkan kenderaan. Allah suruh, hadis Rasulullah SAW pun ada. Oh, baca doa apa Ustaz? Dah tahu dah mati. Allah dah tentukan mati ke mana? Boleh begitu tuan-tuan? Tak boleh. Allah macam ni tuan-tuan, kalau dia yakin sangat, makna dia ni kuat sangat tawakalnya kepada Allah, tak payah doa. Kenapa Allah dah tentukan matinya begini? Naik kereta, start enjin, duduk atas jalan, lepas tadi, tawakkalna ala Allah. Berani tuan-tuan?
Cuba lah. Kan kalau hidup ajal mati tangan Tuhan. Kalau Tuhan kata tak aksiden. Cuba lah. Tapi itu tak ada garanti tuan-tuan. Itu pula makna ya tuan-tuan, nombor satu sekali baca doa. Doa tadi tidak terkeluar daripada ikhtiar dan takdir yang Allah nak tentukan. Sebab kita tak tahu di mana berlaku perkara tersebut. Satu. Dan angka itu tayar kena ada bunga, kemudian keretanya baik, semua sekali okey dah. Bila semua sekali okey, berlaku juga. Itu takdir Allah. Apa nak buat? Nah, kau dia bawa kereta itu mengikut mematuhi had laju yang dibenarkan. 80 lah. Ini 80, 180. Oh, yang ini tuan-tuan. Tuan-tuan, Ustaz nak tanya lah. Tuan-tuan kan pernah muda kan? Walaupun sekarang muda lagi, cuma tak berapa muda sih. Baik tuan-tuan. Kalau umur ada 20-an, naik kereta Myvi itu ada 5-6 biji Myvi itu. Agak-agaknya tuan-tuan, pukul 12 malam, jalan kosong. Mereka ini konvoi katanya, konvoi. Agak-agak dia orang naik 50 gitu kan. Kalau kita sendiri tuan-tuan masuk umur 20 kan, jalan kosong. Kemudian konvoi 6 biji kereta, agak-agak naik 50 gitu, 80 gitu kan. Ini budak apa macam ni, tak masuk akal. Tentu sekali logik akalnya mengatakan mereka ini akanlah laju. Berapa tu Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala. Jadi ikhtiar tadi penting. Kenapa penting tuan-tuan? Kerana Allah suruh. Ajal maut tu Allah juga, ikhtiar pun Allah suruh. Tengok tuan-tuan, kenapa Allah suruh? Sebab kita tak tahu. Ya, itu kerja Allah. Dan benda kita tak tahu, tak buat. Sama juga kita tak tahu syurga dan neraka, kita masuk ke mana, na'udzubillah neraka tuan-tuan. Tapi tugas kita ikhtiar. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Ada seorang sahabat Nabi, dia bawa unta, kemudian Rasulullah ajar dia tawakal. Dia pun bila dah belajar tawakal ini, dia pergi tempat, dia letakkan unta begitu saja. Tawakkalna 'ala Allah, aku tawakal kepada Allah. Aku kamu unta. Apa Rasulullah kata? I'qilha wa tawakkal. Kamu ikat, kau tawakal. Kalau ikat dah tapi lagi juga unta tu, apa nak buat? Itu dia panggil takdir. Jadi tuan-tuan, kalau tak ikat unta tadi, kereta naik laju 180, 200 naik kereta tadi, accident, apa nak buat? Ajal maut di tangan Tuhan. Ini salah. Separuh betul. Itu ajal maut, itu betul lah di tangan Tuhan. Tapi salahnya dari sudut dia tidak berikhtiar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perkara yang baik-baik kepada dia. Boleh tuan-tuan? Jadi maknanya Islam suruh perkara yang sama. Sebab itu dalam Islam ini dia tidak lari daripada agama fitrah. Maknanya walaupun kita kata kita sembahyang, kita puasa, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak nampak semua itu, tapi tuan-tuan, Islam juga agama fitrah, iaitu berlaku dengan sebab dan akibat. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Semua benda ini berlaku dengan sebab akibatnya, maka ikutilah sebab itu. Nak kenyang kena makan. Tak apalah, yang bagi kenyang itu Allah. Lepas ni jangan makan. Tak boleh Ustaz, kenapa ada ini hidang lepas ini, tak boleh kena makan. Jadi tuan-tuan, maknanya hukum sebab akibat ini tidak lari daripada takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Jadi untuk kefahaman mudah untuk kita orang-orang awam ini, pertama sekali kita tak tahu. Itu poin penting kan? Kita tak tahu. Bila tak tahu, buat ikhtiar. Tak boleh dengan tak tahu tadi, tak ikhtiar. Itu tak boleh. Itu bukan cara. Baik, muslim-muslimat rahmatullah sekalian, Ustaz nak akhir sekali, Ustaz nak masuk tentang munafik tadi. Tuan-tuan, sifat munafik ini ada dalam hadis kata 3, ya. Ada hadis kata 4. Bila digabungkan, ulama gabungkan hadis tersebut, hadis sahih dulu. Sifat munafik ada 4 yang besar. Pertama sekali, idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap bohong. Ini munafik. Kadang-kadang orang ni oleh kerana biasa bohong, belum cakap tahu dah nak bohong.
bohong ni. Belum cakap. Ada satu jenis pegang tuan-tuan. Bila dia cakap je kita dengar boleh, percaya jangan. Wah. Kerana sifat suka berbohong. Allah, jangan tuan-tuan. Seorang suka berbohong, Allah tarik dia punya kehebatan diri. Orang tidak akan hormat kepada dia. Dia ni memang kaki bohong. Cakap apa pun tak percaya. Kadang-kadang dia cakap betul, tapi oleh kerana biasa berbohong, habis dia. Ini idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, mungkin janji. Nah, tuan-tuan, kalau orang politik tu tak kira lah di mana pun tuan-tuan, orang politik suka sangat berjanji. Ya tak? Lepas berjanji dah menang apa semua, buat ke tidak? Itu kena tanya tuan ni. Nah, masa nak berjanji bukan main. Itu idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bila diberi amanah, khianat. Bila diberi amanah, dia khianat. Kalau duit tu tangan dia habis. Ya? Ini amanah tuan-tuan. Ya. Kalau nak cerita panjang, biarlah tuan-tuan sedia maklum, baca dalam internet tu banyak. Idza tumina khana wa idza khasama fajar. Bila bergaduh melampau. Ini jangan tuan-tuan. Bila bergaduh melampau. Habibaka haunam ma asa yakuna baghdaka yawman ma. Kalau kita sayang satu orang, sayang berpada-pada, mungkin satu hari jadi musuh. Ya. Wa baghdaka haunam ma. Kalau marah berpada-pada, mungkin satu hari jadi kekasih pula. Boleh jadi. Berapa ramai antara kita tuan-tuan, ini cerita lelaki perempuan lah, masa sekolah bergaduh bergamai, kahwin pula rupa tu. Dah, ramai begitu kan? Macam dia je tu senyap berlaku. Jadi itu biasa berlaku. Mana bergaduh berpada-pada, sayang pun berpada-pada. Ya, maka kalau idza khasama fajara, orang munafik dia bergaduh dia melampau. Tapi tuan-tuan, Ustaz tak boleh nak bayar macam mana melampau ni, tapi ada satu kisah yang pengalaman Ustaz hadapi sendiri. Ada seorang wanita, dia mengaji dengan Ustaz. Dia datang tanya Ustaz, dia kata suami saya pelik sungguh. Dia bergaduh dengan satu orang. Dia kata, kenapa? Tak tahulah, dia ada sebab dia lah bergaduh. Tapi bila dia bergaduh ni, dia bergaduh sungguh. Sungguh macam mana? Dia, orang ni daripada negeri A. Misalnya contohnya negeri A. Ustaz tak nak sebut negeri mana. Dia bergaduh dengan orang si A ni, negeri dia pun dia tak masuk. Kalau ada kuih daripada mana? Negeri A. Oh, tak makan. La ilaha illallah. Apa hal tu kamu gaduh makanan? Betul? Kuih tu sedap-sedap kan nak makan. Kenapa? Daripada negeri A. Apa pula kaitan tu? La ilaha illallah. Sampai ke tahap itu tuan-tuan. Jangan-jangan itu. Wa idza khasama fajara. Ini realiti yang berlaku tuan-tuan. Jadi kalau nak bergaduh orang cukup dah. Yang lain-lain itu makan, lepas ni makan sedap. Kalau kambing lagi baik makan tuan-tuan. Yang bergaduh kambing negeri mana kambingnya? Tak ada. Itu tak ada kaitan. Jadi tuan-tuan, itu sifat munafik 4 kali ini mudah-mudahan kita dapat menjauhi. Ada lagi beberapa sifat yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya suka melewatkan sembahyang. Ini antara tanda-tanda sifat munafik. Sembahyang asar jamaah maghrib. Macam mana jamaah maghrib? Asar pukul 7. Lepas tu terus sembahyang maghrib. Bagus kan ni. Jadi sembahyang maghrib awal. Asar tu lewat. Jangan tuan-tuan, Allah mudah-mudahan bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumaat tinggal 3 kali berturut-turut. Itu disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang munafikin. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita terjauh daripada sifat-sifat seperti ini, yang mana kita di akhir sekali tuan-tuan, hari ini kalau kita sabar atas muka dunia, berbaloi sangat-sangat tuan-tuan, kerana Allah Subhanahu wa taala akan beri busyrakumul yawma jannah. Gembiralah Allah beri syurga yang begitu luas banyak. Berapa luas syurga tuan-tuan? Mudahlah. Tuan-tuan kena cerita pada diri kita sendiri dan juga anak isteri kita. Berapa luas syurga Allah nak beri. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Keluasan syurga ni langit dan bumi. Tengok tuan-tuan, langit berapa luas, bumi berapa luas, itulah yang diberikan Allah SWT. Jadi kalau sahabat sekarang ini berbaloi ke tidak? Amat berbaloi tuan-tuan, untuk mendapat kebaikan syurga seluas langit dan bumi. Jadi saya berhenti di sini tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang.
program Ustaz tuan-tuan pada di dalam astrosis. Tuan-tuan tengok tidak? Kalau tengok, alhamdulillah. Kalau tak tengok, malam tu tuan-tuan ada bola sepak tuan-tuan. Bola sepak ini telah mencacatkan banyak perkara tuan-tuan, sebab dia punya viewer penonton 1 juta yang tengok bola. Yang tengok Ustaz, itulah yang lebih-lebih tuan-tuan. Lepas tu ada pula kilauan emas. Yang masa muda tak mau berkilau, tua-tua baru nak berkilau tuan-tuan. Malam tu juga berlaku tuan-tuan. Jadi gini, bukan saya nak cerita sangat, saya nak cerita tuan-tuan, siapa-siapa yang nak telefon, yang nak baca Quran dan juga nak tanya soalan, tuan-tuan boleh mesej pada Ustaz. Ya, boleh mesej pada Ustaz tentang Rabu. Malam ni Ustaz, saya nama sekian-sekian sebulan nak baca. Boleh mesej pada Ustaz. Ustaz akan serahkan kepada pihak penerbit dan malam itu dia akan blokkan bacaan tersebut untuk tuan-tuan. Siapa-siapa yang nak lah. Kalau yang tak nak, apa nak buat lah. Tengok bola je lah. Tapi agak-agak tuan-tuan ambil manfaat apa yang kita ada tu insyaAllah. Dan program itu tak lama tu sampai Ramadan yang akhir lah. Ramadan ada 4 kali untuk bahagian mengaji sahaja. Tuan-tuan boleh ambil peluang kalau berasa nak baca insyaAllah. Kita ambil manfaat bersama. Jadi aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bi. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Fardutu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikan ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakan. Wala tusina, dan jangan biarkan kami lupakan ilmu ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin